Di sinilah pusat Islam, wilayah pusat di negara Cambodia. Jom kita masuk dalam, kita tengok aktiviti di sini. Di belakang sana, kita ada anak-anak kita. Hanya berlantaikan simen sahaja. Itulah keadaan begitu dhaifnya. Kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan yang mengikuti kelas pengajian Iqra, kelas pengajian Al-Quran bersama dengan Maulana dan juga bersama dengan asatizah-asatizah yang didatangkan daripada kampung sekitar. Kanak-kanak di wilayah pusat ini mendalami ilmu Iqra, mendalami ilmu Al-Quran. Hasil daripada sumbangan anda, Iqra diberikan, rehal disediakan, dan juga inilah keadaan tempatnya yang mana masih lagi dalam proses pembinaan. InsyaAllah kita harapkan sumbangan daripada anda dapat membantu memberikan keselesaan kepada anak-anak ini. Itu dia, jom sama-sama kita berinfak untuk pembinaan Pusat Islam di Pursat, Kemboja. Bersama dengan tadi Imam Muda Ashraf tadi kan. Saya dengan bangganya pakai baju Imam Muda hari ni. Tak sangka pula dia datang ke set. Assalamualaikum pada pagi ni. Masya Allah kan. Jadi untuk berbicara berkaitan dengan infak pembinaan Pusat Islam di Pursat Kemboja ni, bersama dengan kita ada Encik Muhammad Azam Khamis yang merupakan pengurus projek Yayasan Ar-Rawdah, dan juga Imam Muda Ashraf yang merupakan Duta Khas Jawatan Kuasa Pembinaan Pusat Islam di Pursat Kemboja. Assalamualaikum Cikgu Azam, Ustaz kan? Alhamdulillah, Masya Allah kan. Jadi mungkin boleh ceritakan sebab utama yang mendorong Yayasan Ar-Rawdah ni membuat keputusan untuk membina Pusat Islam di Pursat Kemboja selepas Kelantan dan juga Medan. Silakan Cikgu. Alhamdulillah, terima kasih Cik Anan. Alhamdulillah kami ni Yayasan Ar-Rawdah memilih pusat untuk dibina pusat Islam kerana keperluan di sana. Kalau kita tahu di pusat ni atau di Kemboja sendiri, dia Islam ni adalah minoriti. Jadi untuk mendapatkan ilmu Islam ni, mereka tidak ada tempat yang khusus. Tak seperti Malaysia. Kan di Malaysia kita boleh daripada tadika, kan kita dah boleh dapat agama, atau di masjid-masjid dan sebagainya. Dan jadi di sana kita ingin pilih di sana untuk bina pusat Islam, supaya di sana kita dapat memberikan kesempatan kepada mereka daripada kanak-kanak, ibu-ibu, bapa-bapa, dan juga khusus kita buat madrasah di sana dan mereka dapat belajar ilmu agama dengan baik. Jadi pusat yang dibina di sana ni untuk masyarakat Champa lah. Dia masyarakat Islam di Kemboja lah, termasuk Champa sekali. Termasuk Champa lah, Masya Allah. Jadi mungkin cikgu juga boleh kongsikan perancangan Yayasan Ar-Rawdah bagi pusat Islam di pusat ni. Apa perkembangan terkini, berapa dana yang telah dikumpulkan dan berapa dana yang diperlukan? Jadi Alhamdulillah setakat ni pembinaan dah berjalan. Kita dah bina satu tingkat tapi tak siap lagi lah. Lebih kurang kita spend lebih kurang 600,000. Dan Alhamdulillah berkat daripada sumbangan yang terbaru kita dah dapat collect 100,000. Jadi kita perlukan lebih kurang lagi 2.4 juta. Jadi pusat ni nanti dia akan bukan sahaja jadi pusat pendidikan, kita akan jadikan dia juga sebagai pusat untuk melahirkan pendakwah-pendakwah yang mana akan memberi dakwah mereka di kalangan orang-orang Kemboja. Di situ juga kita sediakan tempat latihan. Macam sekarang kita dah ada bina kilang roti, dan kita juga merancang di pusat Islam tu nanti kita akan buat kelas jahitan untuk mengajar mereka berkaitan jahitan dan mereka sendiri dapat berdikari. Dan di situ juga kita jadikan pusat di mana semua orang-orang di Islam di situ dapat datang, kita dapat letakkan mereka di situ dan beri mereka kefahaman tentang agama. Jadi itulah konsep kita. Selain itu kita nak jadikan dia tempat sosial, bantuan bagi kesusahan dan sebagainya. Jadi Ustaz kan, kita dah tahu kan apa kebaikan kalau kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk membina masjid. Tapi kalau untuk membina pusat Islam di pusatnya, apa kebaikan Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hanan kita dan cikgu, kita nak cerita sebenarnya infak ni, kalau kucing nak tumpang rumah dengan selesa pun boleh dikatakan infak. Dan kalaulah anjing pun boleh dapat manfaat untuk kita, bukan untuk dia. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu memberi itu buat baik pada orang, sebenarnya bukan untuk orang itu, tetapi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi bila kita sebut tentang pusat dakwah ataupun pusat Islam pusat ni, dia center. Manfaat dia bagaikan kita katakan cahaya yang boleh pergi sampai ke seluruh pusat, yang mana pusat ni macam negeri lah kita cerita. Mungkin pernah pergi apa nama tu? Saya pernah sampai Sihanoukville. Sihanoukville lah, ada Batambong, ada Kampung Cham. Tapi pusat ni
orang nak mengaji ilmu asas pun susah. Dia orang kena pergi sampai ke Malaysia. Dia orang sampai ke Thailand nak mengaji. Hantar anak-anak pergi kos. Jadi kita letaklah yang mana dah belajar dekat Malaysia, dekat Thailand, balik kampung, berkhidmat di situ. Kita bagi gaji. Kita buat madrasah untuk pelajar-pelajar pula, kembangkan agama. Even kalau kita tengok dalam video tadi, dekat situlah kita kembangkan sebab agama di sana. Kena faham sistem dia orang merdeka tahun bila. Jadi ada sebahagiannya mungkin agak tersasar walaupun Islam, walaupun ada yang dah keluar daripada Islam, macam-macam drama dekat sana. Jadi di pusat itulah kita buat program macam baru ni, kita Islamkan hampir 150 orang satu kampung. Satu kampung. Jadi kita buat majlis syahadah berkat daripada usaha dakwah orang-orang tempatan ni daripada pusat Islam pusat ini. Jadi kita nak begitu. Kita nak dia orang dapat kembali kepada ceruk-ceruk kampung. Bukan senang kita nak masuk, nak suruh duduk tidur situ 5-6 hari lepas tu kita balik lah. Betul. Tapi nak hidupkan orang tu. Nak buat macam mesin yang boleh bergerak. Kita balik pun mesin tetap bergerak. Itulah kita buat pusat Islam dekat pusat tu. Itu dia kan. Jadi cikgu, saya kira ramai penonton-penonton setia kita ni dah tak sabar-sabar nak bersama dengan Yayasan Ar-Raudah untuk bersama-sama membina pusat Islam di Pursat Kemboja kan. Jadi macam mana, sebab sekarang ni kita pun masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Agung kita kan. Jadi macam mana kita nak bersama dengan Yayasan Ar-Raudah? Jadi alhamdulillah Yayasan Ar-Raudah ni kita mintalah pada semua ni penonton. Jadi di depan sana tu kita nampak ada kita punya account number, dan untuk pastikan apa-apa kepastian boleh terus hubungi saya, ada nombor saya di sana. Jadi kami sekarang mengharaplah bantuan daripada semua rakyat Malaysia. Sebab apa, di sana kita perlu bagi bantuan sebab di sana mereka amat-amat memerlukan bantuan. Macam mana Ustaz Ashraf cakap tadi, pusat untuk mereka belajar agama tu tak ada. Jadi apabila kita sediakan tempat yang selesa, makanan pun penting bagi mereka. Badan kecil ya budak-budak. Iyalah, betul. Jadi dia rencat orang kata. Jadi makanan kita sediakan pusat Islam ni juga dengan makanan. Macam sekarang kami buat juga. Cik Anan, kami buat program akikah. Mana dia ada akikah, maksud dia satu makanan dapat disediakan. Daging akikah tadi kita sediakan untuk pelajar-pelajar kita. Jadi kita ada juga projek anak angkat yang mana setiap orang boleh sponsor anak angkat kita sebulan 100 je Ustaz. Kan. Saya dah angkat. Jadi dah angkat dah. kita buat ini semua untuk apa? Supaya orang-orang Islam di Kemboja ni dapat berkembang, dan insya-Allah satu hari tidak mustahil Islam akan menjadi satu agama yang besar di Kemboja. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan saudara sama Islam yang ada di Malaysia ni. Itulah harapan kami. InsyaAllah kan. Sebab saya memang tahu kalau dekat Kemboja ni, masyarakat Islam di sana nak makan daging tu susah. Orang selalu makan daging time raya haji je. Kan? Jadi memang susah. Jadi bila ada inisiatif yang akikah daripada Yayasan Ar-Raudah ni memang sangat terbaiklah. Jadi Ustaz, mungkin ada pesanan terakhir Ustaz kepada penonton kita berkaitan dengan projek ini. Baik, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini perumpamaan orang memberi sedekah ni bagaikan tumbuhnya tangkai, tumbuhnya dahan, dan mungkin wallahu yudha'ifu liman yasha, ada buah-buahnya sehingga 700, 7,000, 70,000 dan 700,000 kali ganda Allah Subhanahu taala sebut. Jadi bila kita sebut tentang benda ni, saya sangat berharap kalau tuan-tuan nak tengok sendiri, kita pun ada program ziarah. Kita boleh bawa pergi tengok. Dan ramai. Saya dulu saya pergi sendiri. Saya pergi sendiri, kita tengok sendiri macam mana masyarakat di sana. Kita tengok seperti yang disebut orang begini-begini ceritanya, kita tengok depan mata. Kita makanlah ikan masin yang mana mereka makan setiap hari. Kita duduklah mengaji Quran di atas lantai yang tidak ada apa-apa ini. Setiap hari. Tapi dia orang sabar. Bagi dia orang, boleh masuk madrasah pun cukuplah makan sedap sikit. Bagi dia orang dapat masuk madrasah pun cukup dah, sebab dia orang boleh buka Quran, sebab nak dapat Quran pun susah. Kita Quran bersebah contoh, tapi dia orang satu Quran nak dapat pun susah. Tetapi bila kita buat madrasah, datang daripada corok-corok kampung, duduk datang, kita buat pula bantu ekonomi dia orang, bagi upah untuk dia orang masak, bagi upah untuk dia orang buat kilang roti. Alhamdulillah. Kita harapkan semua di luar sana insya-Allah sama-sama kita bantu orang.
Allah bantu kita. InsyaAllah. Ini pun merupakan tanggungjawab kita juga sebagai seorang Muslim untuk membantu saudara Muslimnya yang lain. InsyaAllah. Jadi saya doakan semoga pembinaan Pusat Islam di Pusat Kemboja ini berjalan dengan lancar insyaAllah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azam Khamis yang merupakan pengurus projek dan juga Imam Muda Ashraf, Duta Khas Jawatan Kuasa Pembinaan Pusat Islam di Pusat Kemboja, kerana berkongsi satu maklumat yang saya kira banyak manfaatnya untuk penonton setia TV Al-Jalan. Jadi jangan lupa berinfak untuk pembinaan Pusat Islam di Pusat Kemboja bersama dengan Yayasan Ar-Radah. Kita berhenti rehat seketika. Alhamdulillah. Alhamdulillah.